Selamat petang kawan-kawan sekalian. Petang lagi sekali dalam renungan harian. Kita sambung kita punya siri yang berasaskan buku Galatia. Dan petang ini saya mau kongsi daripada Galatia ayat 1 hingga 5. Okey. Galatia 3 ayat 1 hingga 5. Izinkan saya baca. Ayat 31. Wahai orang Galatia yang tidak berakal, siapakah yang telah menyihirkan kamu, sedangkan di hadapan matamu Yesus Kristus telah jelas ditunjukkan tersalib? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kamu menerima Roh Kudus kerana mengerjakan hukum Taurat, atau kerana percaya kepada Injil yang dikabarkan? Di manakah akal kamu? Setelah bermula dengan roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri dengan kekuatan jasmani. Adakah segala yang kamu deritai itu sia-sia sahaja? Kalaulah sebenarnya sia-sia. Tuhan yang mengkurniakan rohnya kepadamu dan mengerjakan mukjizat dalam kalanganmu, adakah dia melakukannya kerana kamu mengerjakan hukum Taurat, atau kerana kamu percaya Injil yang dikabarkan? Jadi apa yang kita baca di sini ialah bahasa yang sangat kasar. Ini Rasul Paulus sedang menegur jemaat di daerah Galatia. Mengapa menggunakan bahasa yang begitu kasar ini? Sebabnya ialah mereka telah terpesong oleh guru palsu, dan Rasul Petrus punya kelakuan telah banyak menyumbang kepada kelakuan yang tak betul ini. Mereka sudah percaya bahawa bukan saja keselamatan diperolehi oleh kerana iman di dalam Yesus Kristus, tetapi mereka telah terpesong untuk percaya bahawa kena tambah apa? Tambah mematuhi hukum Taurat. Jadi ini bermakna mereka punya kepercayaan sudah terpesong, sudah reverse lah, daripada iman kepada keselamatan melalui perbuatan. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada petikan ini? Satu perkara yang kita nampak ialah, nampaknya tiba-tiba Paulus membangkitkan soal rohani, Roh Kudus. Bagi kita yang baca sekarang, ini tiba-tibalah kerana bab 1, bab 2 ni tidak ada sebutan mengenai Roh Kudus. Tetapi bagi jemaat di Galatia, ini mereka tidak hairan. Kerana kalau mereka diajar dengan betul, mereka sudah tahulah bahawa permulaan gereja yang direkodkan di dalam para rasul, kisah-kisah para rasul, hampir semua ialah berkenaan dengan gereja Roh Kudus. Roh Kudus ini ialah pribadi ketiga di dalam Tritunggal,
yang dijanji oleh Yesus Kristus sebelum dia pergi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 pun, murid-murid Yesus disuruh tunggu di Yerusalem sehingga mereka terima kuasa daripada Roh Kudus. Barulah mereka boleh menjadi saksi. Jadi dan di Kisah Para Rasul bab 2 direkodkanlah keturunan Roh Kudus di atas Petrus dengan gerejanya, yaitu Roh Kudus turun sebagai api di atas mereka, dan mereka mengalami mujizat. Apakah mujizat itu? Mereka boleh bertutur dalam bahasa yang mereka tak pernah belajar. Jadi di dalam petikan ini, Paulus sedang cuba ingatkan itu jemaat di Galatia ini, ingat balik perjalanan rohani mereka. Kalau mereka ingat balik, tentu sekali mereka akan ingatlah bahawa waktu mereka terima Yesus Kristus, mereka juga mengalami mujizat. Ini di dalam ayat apa ini 5, Tuhan yang mengkurniakan rohnya kepadamu dan mengerjakan mujizat dalam kalanganmu. Jadi mereka telah mengalami mujizat. Apa mujizatnya kita tak tahu. Tetapi mereka mengalami mujizat sebagai bukti bahawa Roh Kudus telah dicurahkan di atas mereka juga. Dan sekarang Paulus hairan dan marahlah. Kerana apa? Kerana mereka telah lupa bahawa mereka diselamatkan oleh iman dan cuba balik kepada keselamatan melalui perbuatan, iaitu mematuhi hukum Taurat atau disunat sebagai diajar oleh guru-guru palsu ini. Jadi, apakah yang kita boleh belajar daripada petikan ini? Perkara yang pertama, yang utama sebenarnya, yang kita boleh belajar dari sini ialah kita punya kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak Allah bukan kita mengikut ajaran satu orang yang sudah mati. Bukan. Kalau kita baca dalam Roma 8, Roh Kudus ini sangat penting. Kita menjadi anak Allah oleh kerana Roh Kudus hidup di dalam kita. Kita bukan menjadi anak Allah oleh kerana kita ikut ajaran daripada satu orang yang sudah mati. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian hidup dalam dirimu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang hidup dalam dirimu. Jadi itu terang sekali. Kalau kamu percaya Yesus Kristus, Roh Kudus hidup di dalam kamu. Jadi kamu atau kita menjadi anak Allah bukan kerana kita lakukan ajaran-ajaran atau mematuhi ajaran daripada satu orang yang sudah mati. Itu agama lain. Pengasas agama yang lain ada ajaran dan dia sudah mati dan pengikutnya ikut dia punya ajaran. Tetapi dalam Christianity tak ada. Kita punya agama ini unik kerana orang yang menggubal ajaran-ajaran sebenarnya pengarang buku ini pengarang Alkitab ini
Dia mati untuk dosa kita, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia sudah bangkit dari maut. Dan oleh kerana dia bangkit dari maut, dia hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu, pengasas agama kita, Yesus Kristus, boleh hidup di dalam kita. Jadi kita menjadi anak Allah oleh kerana Yesus Kristus, pengasas agama kita, hidup di dalam kita. Nah, ini sangat penting. Jadi Roh Kudus hidup di dalam kita ini telah mulakan satu gereja dalaman di dalam kita punya jiwa, di dalam kita punya hati. Kita punya hati yang berdosa itu telah ditransformasikan, telah diubah menjadi satu hati yang suci. Dan kita punya minda sudah diubahkan menjadi minda Kristus. Ini kita boleh baca di dalam satu Korintus. Jadi gereja dalaman oleh Roh Kudus di dalam kita ini, orang lain tak boleh nampak. Ini gereja dalaman di dalam hati dan jiwa kita. Tetapi apa yang berlaku secara dalaman di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ini, diekspresikan di dalam kelakuan yang boleh dinampak oleh orang ramai. Dan kelakuan itu adalah kelakuan suci. Atau Paulus panggil dia buah roh, fruits of the spirit, iaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ialah buah roh. Tapi buah roh itu ialah karakter Yesus Kristus atau karakter Kristian. Jadi kita mesti tahu untuk kita, kalau kita sudah terima Yesus Kristus, kita punya kelakuan suci ini, kita punya nyanyian yang berapi-api itu, kita punya pelayanan Yesus Kristus dengan hati yang passionate itu bukan satu pencapaian, tetapi itu ialah satu ekspresi gereja dalaman di dalam hati dan jiwa kita oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi poin ini sangat penting. Kita punya kelakuan suci, kita punya nyanyian, kita punya penyembahan Allah yang luar biasa dan penuh dengan sukacita, itu bukan satu pencapaian manusiawi oleh kita sedang cuba dengan sedaya upaya untuk gerejakan kita punya tiket ke syurga. Bukan. Kita punya kehidupan suci, kita punya pelayanan, kita punya sukacita, damai, sejahtera, dan kita punya passion itu ialah hasil daripada satu gereja dalaman di dalam kita punya hati dan jiwa oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi ini keunikan agama Kristian. Kita ingat, kita bukan ikut ajaran satu orang yang sudah mati. Pengasas agama Kristian ini, Yesus Kristus, mati untuk kita berdosa, dikuburkan pada hari ketiga, dia bangkit dari maut, dan sekarang kalau kamu percaya, Roh Kudus atau Roh Kristus hidup di dalam kamu. Itu keunikan. Dan kamu punya kelakuan suci itu semua ialah ekspresi luaran daripada satu gereja dalaman yang telah mula di dalam hati dan jiwa kamu. Itu perkongsian harian hari ini. Tuhan berkati.